Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada waktu ni. Ummu Aisyah, Jaina, Jin, Nisa, Nur Hasanah, Ummu Aisyah, The Angry Old Kid, nama susah betul nak sebut, Zamzuri, Jana Jin, Nur Hafizah Husin, dan juga Ruqiyah Abu Bakar, Norma, Hasan, Kak Long, Ustaz Syafiq Murad yang hadir bersama. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga Allah menerima daripada kami, daripada kalian amal-amal salih yang dilakukan sepanjang Ramadan, dan mudah-mudahan Allah beri pada kita keberkatan, ketakwaan yang direbutkan oleh para mukminin, para salihin dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Baik, pada malam ni kita memasuki ayat ke-23 daripada surah Al-Isra', iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sadaqallahul azim. Maksudnya bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir yang warna biru ini, kita berada pada jilid yang kelima, muka surat 319. Jadi kalangan tuan-tuan perempuan yang me-WhatsAppkan, men-Telegram kepada saya, tak sabar nak start kuliah ni, mudah-mudahan yang telah memiliki tafsir dapat rujuk pada tafsir Ibn Kathir. Tafsir yang hebat ini karangan imam melebihi 700 tahun, Imam Ibn Kathir Al-Hafiz, adalah seorang ulama tunggak dalam mazhab Syafi'i, dan keterselahannya lebih dalam bidang tafsir sampai hadis. Maka maksud yang dikemukakan di sini oleh para penterjemah daripada tafsir Ibn Kathir, dan Rabbmu telah pun merintahkan kamu supaya jangan beribadah kepada selainnya, dan hendaklah kamu buat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai kepada umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihan mereka keduanya sebagaimana mereka telah pun mendidikku sejak kecil. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihkan, ini adalah merupakan terjemahan yang saya pilih dari tafsir Ibn Kathir yang ada di tangan tuan-tuan, jilid kelima, muka surat 320. Mari kita baca sikit. Jadi Allah Taala berfirman, merintahkan supaya hamba-hambanya beribadah kepadanya sahaja dan tiada sekutu baginya. Kata qadha dalam ayat ini berarti perintah. Qadha yaqdi. Jadi dalam firman-Nya wa qadha, iaitu telah merintahkan. Mujahid berkata artinya mewasiatkan. Demikian pula kata Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Ad-Dhahhak, Ibnu Muzahim membaca itu dengan lafaz wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi wa qadha ni juga dibaca dalam qiraat wa wassa rabbuka. Qadha rabbuka wa wassa rabbuka. Diterjemahkan dalam mushaf Ar-Sahabat, qadha ni berarti mewasiatkan, mengingatkan. Jadi Allah telah menyertakan perintah ibadah kepadanya dengan perintah baik kepada kedua ibu bapa. Jadi ada perkara-perkara yang sentiasa berkaitan di antara satu sama lain. Contohnya perintah Allah untuk salat disertakan dengan perintah zakat sentiasa dalam ayat-ayat Quran. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dalam perintah berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya disertakan dengan ketaatan kepada ibu bapa, berkasih sayang dan menghormati mereka, menjaga mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau saya bagi contoh pada tuan-tuan satu ayat, saya membeli sebidang tanah dan sebatang pensil. Ayat ni tak munasabah tuan-tuan, tak logik dia, sudah akal. Iaitu kalau kita kata contohnya saya membeli sebidang tanah dan dapat sebuah rumah dalam pembelian tersebut. Ini dia setara maknanya.
saya membeli sebuah kereta dan pembeli pun menghadiahkan untuk saya dengan sebab belian saya itu contohnya sebuah motosikal. Dia setaraf lah. Tak boleh kita kata saya beli sebuah motorkar lalu penjual kereta itu pun beri saya seekor ayam. Ayat ni tak pernah sabar, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Jadi dalam konteks peringatan Allah dalam Al-Quran, apabila ia diselang-selikan ataupun disekalikan, disertakan satu perkara dengan perkara lain, ia menandakan kepada keutamaan, tuan-tuan. Macam saya bagi contoh yang dikemukakan tadi. Saya beli sebidang tanah dan tuan tanah membagi saya sebuah rumah di atas tanah tersebut. Ataupun saya beli sebuah motorkar dan dapat hadiah dengan sebuah motorkar yang saya beli itu, contohnya dia bagi saya aircon. Dia baru logik, baru diterima akal, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Saya beli tanah, alhamdulillah tuan rumah itu pun bagi saya juga sebuah kedai atas tanah tu, dibagi percuma untuk saya. Maknanya setaraf lah. Jadi bila konteks ayat menyertakan beribadah kepada Allah disertakan dengan ketaatan dan juga baik kepada ibu bapa, itu menunjukkan satu keutamaan perkara tersebut. Keutamaan berbaik pada ibu bapa seolah-olah disertakan dengan, dan memang itu maksudnya disertakan dengan ketaatan dan juga beribadah kepada Allah dengan konteks yang sebenar. Jadi kedua-duanya menempati berada di satu tahap yang sama besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan contoh yang saya bagi yang tadi, tuan-tuan faham kan? Saya beli sebidang tanah, tuan tanah bagi saya sebatang pensil. Ini menunjukkan pensil tak ada nilai. Tapi kalau sebut saya beli sebidang tanah dan tuan tanah pun bagi saya sebuah rumah kecil ke rumah besar ke di atas tanah tersebut, barulah dia setaraf. Jadi bila Allah menyertakan kasih sayang dan baik pada ibu bapa ini, ia dengan perintah untuk mentaati Allah, maka ia menunjukkan kepada kebersamaan, kesekalian, apa lagi istilahnya. Maknanya penyertaan kedua ibadah itu dari perspektif Islam yang memiliki tempat yang sama-sama utama, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, tak dengar suara ke? Kenapa tak dengar suara pula? Orang lain dengar. cuba ejas-ejas jadi tak dengar suara ke, tuan-tuan hati dan dikasihkan? Dengar suara saya tak? Hafiz Safi Sadiqin, terima kasih kepada pihak Zahazan Travel kerana menaja kuliah kita pada malam ni. Lupa untuk like, untuk follow Zahazan Travel, Instagram, Facebook, agar kita dapat mengetahuilah perkembangan yang berlaku, dan tuan-tuan mungkin ada peluang untuk bermusafir bersama kami di Zahazan Travel. Bukan setakat pemusafiran biasa, tapi pemusafiran penuh dengan tarbiyah. Bukan setakat perjalanan biasa, perjalanan penuh dengan pengisian, insya-Allah dengan tafsiran Al-Quran, ya. Lagi kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan hati dan dikasihkan, pengenaan perkataan yang disebut oleh Allah di sini, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana ni, dan hendaklah kamu baik kepada kedua ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya Allah menyuruh kita baik kepada ibu bapa sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Luqman, contohnya anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab ini bahasa yang sangat indah. Justru ia dipilih oleh Allah untuk menjambatankan zatnya yang mulia itu dengan hamba-hambanya. Kerana perkataan bahasa Arab, perkataan yang paling tepat kalau kita lihat dalam konteks makna yang dikemukakan, tuan-tuan, ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau guna perkataan ahsana, biasanya disertai dengan ila. Waqad, contohnya, ahsana ilayya abi. Ahsana ni perkataan membawa makna bawa baik, dan biasanya datang huruf jar selepas dia ila. Ahsan ni mesti ila. Tapi mengapakah dalam konteks ini wabil walidaini ihsana, maknanya ahsana bi. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab bahasa Arab, ini dipanggil huruful ma'ani. Huruf dalam bahasa Arab ini dia mengandungi makna-makna. Kalau saya sebut qata'tu bisikin, saya potong dengan menggunakan pisau. Ji'tu bi abi, saya datang dengan bapa saya. Ataitu bihi, saya bawa dia datang kepada tuan-tuan. Makna perkataan ba ni kalau kita faham, dia memanglah huruf jar, tapi dia mengandungi makna-makna yang tertentu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia ada lebih daripada 10 makna huruf ba ni. Perkataan pertama yang dibawa dalam bahasa Arab, maknanya al-ilsaq. Al-ilsaq ni bererti ilsaq. Al-saqa yulsiqu ilsaq. Ilsaq ni apa saya nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, tuan-tuan.
Maknanya satu benda yang mempunyai keterkaitan ataupun satu benda yang melekat, satu benda yang rapat, satu benda yang sangat apa istilahnya, seolah-olah macam apa nak sebut dalam patah bahasa Melayu, macam apa dipanggil, isi dengan kulit, apa nama, apa dipanggil bahasa dia, seperti isi dengan kuku dengan isi, apa benda saya pun tak kerti lah tuan-tuan. Maknanya merujuk pada ilsaq ini adalah perkataan yang merujuk kepada lekat ataupun dekat ataupun rapat. Sebab itu perkataan ba dalam bahasa Arab, partikel ba ni, huruf jar ba ini dia mengandungi banyak makna. Saya sebut contohnya ilsaq. Ilsaq ni maknanya kelekatan ataupun kerapatan yang saya sebut pada tuan-tuan tadi ya. Yang kedua, makna ba ini juga berarti ta'diyah. Ta'diyah ni makna seperti muta'addi. Contohnya dalam surah Al-Baqarah kita baca zahaballahu binurihim, Allah pergi dengan cahaya mereka, makna Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi zahaba dalam konteks itu azhaballahu binurihim. Lagi perkataan ba dalam bahasa Arab ini untuk pengetahuan tuan-tuan makna isti'anah. Isti'anah ni makna mengandungi makna minta tolong. Kalau saya sebut pada tuan-tuan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, kita sebut Melayu kan. Jadi ba di situ bukan makna dengan sahaja, tapi ia mengandungi yang tersirat di sebaliknya, saya minta tolong dengan Allah, asta'inu billah. Jadi dalam bahasa Arab huruf ba ini mengandungi banyak makna. Lagi apa lagi maknanya? Yang keempat kata dalam kitab Al-Janadani fi Hurufil Ma'ani, perkataan ba ni juga makna ta'lil. Ta'lil ni maknanya apa nak sebut ta'lil ni maknanya dengan sebab, illah. Contohnya kita dapat baca dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah juga, innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijl, kamu telah pun menzalimi diri kamu dengan mengambil anak lembu sebagai Tuhan. Ini cerita tentang Bani Israel. Jadi ba yang digunakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-54 itu, bittikhazikumul ijla, maknanya di sini Allah Taala menghukum Bani Israel dengan sesat mereka di padang Sinai itu dengan sebab, ba itu bahawa dengan sebab mereka mengambil patung lembu sebagai Tuhan. Nampak tuan-tuan? Ini indahnya bahasa Arab kita faham. Ada lagi yang kelima, maknanya musahabah. Musahabah ni maknanya penyertaan. Kalau Allah Taala firmankan cerita tentang Nabi Nuh dalam surah Hud ayat ke-48, bila Allah nyatakan ya Nuh bisalamin minna, wahai Nuh, turunlah engkau dari bahtera itu dengan keselamatan daripada kami. Jadi ba di situ makna dengan, tapi dalam kurungan dia membawa makna intinya, ia mengandungi makna penyertaan kasih sayang yang kami beri kepadamu wahai Nuh. Makna kau turun ni bukan setakat turun biasa, tapi turun dengan kasih sayang, dengan panduan, dengan bimbingan, dengan petunjuk daripada kami wahai Nuh. Jadi ni bahasa Arab tuan-tuan ya, indah bahasa Arab. Kalau kita mempelajari dari sudut bahasanya, ada huruf ni mengandungi makna-makna yang tersendiri, yang tersirat, yang tersurat di sebaliknya. Ketika saya belajar alhamdulillah bahasa Arab ini di Jordan, belajar huruf ma'ani ini saja tuan-tuan, satu sem tuan-tuan, 4 bulan belajar untuk memahami. Jadi bila Allah gunakan perkataan wabil walidaini ihsana ini, hendaklah Allah tidak gunakan wa ilal walidaini ihsana, walaupun kata Imam dalam kitabnya Al-Janadani ini bahawa Allah juga menggunakan dalam kisah Nabi Yusuf, bila Allah sebut Nabi Yusuf ini bila baginda lepas daripada penjara, baginda lepas daripada macam-macam ujian, baginda hanya menyatakan kepada orang yang bertanya, yang menuruganya, bagaimana beliau boleh lepas dan lolos daripada ujian yang banyak itu. Jawapan Nabi Yusuf dengan penuh tawadhu, wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Nanti ada peluang kita baca surah Yusuf tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesihatan, beri pada kita masa peluang untuk meneroka keseluruhan Al-Quran ini. Saya mengharapkan sokongan tuan-tuan lah, tolong war-warkan video ni ke segala tempat pelosok dunia. Mudah-mudahan ada mereka yang dapat hidayah dengan memahami kalamullah, kerana tiada yang lebih indah daripada memahami kalamullah tuan-tuan. Benarlah Imam Az-Zamakhsyari ketika beliau berkata, alhamdulillahilladzi ja'alani min ulama'il arabiyyah, syukur pada Allah kerana beri pada aku kesempatan menjadi orang yang faham bahasa Arab. Faham bahasa Arab merupakan jambatan kita dengan Quran, perhubungan dengan Tuhan, dengan Allah SWT tuan-tuan. Jadi bila Allah gunakan perkataan wabil walidaini ihsana di sini, kata para ulama tafsir,
ia merujuk kepada satu erti perhubungan dengan ibu bapa itu yang tak boleh lekang, yang tak boleh luput, yang tak boleh nak dihilangkan dengan apa juga keadaan sekalipun. Jadi bila bererti kasih sayang dengan ibu bapa tu, kasih sayang yang bersifat lekat, kerana ia darah daging, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ilsaq tu berarti maknanya ba ini tufidu makna ilsaq, yang merujuk kepada kerapatan, kelekatan, perhubungan darah daging yang tidak boleh dipisahkan. Maknanya buat baik kepada ibu bapa ni di atas dasar mereka lah yang menjadi penyebab selepas ketetapan Allah untuk kita lahir kat dunia, tuan-tuan. Ni as-sababun washir min wujudina. Memang Allah Ta'ala menetapkan segalanya, tapi ibu ayah kita adalah sebab kita datang ke muka bumi, kita lahir ke muka bumi. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ini keindahan bahasa Arab yang dapat kita fahami dalam konteks ayat ini. Jadi ba yang digunakan oleh Allah di sini jarang-jarang digunakan melainkan dalam perhubungan melibatkan perbuatan baik yang patut kita lakukan kepada pihak yang lain, maka Allah gunakan perkataan ahsana bi, sedangkan kebiasaan dalam bahasa Arab ahsana ila. Jadi ahsana bi ni merujuk kepada kelekatan, kerapatan, perhubungan yang tak boleh dipisahkan, berbeza daripada ahsana ila. Kalau ahsana ila berarti buat baik macam kita buat baik pada orang biasa-biasa keliling kita yang membalas jasa-jasa baik mereka kepada kita. Bulan puasa yang lalu kan, sebagai contohnya orang hantar kurma kepada kita, kurma ajwa, kita pun bagi kepadanya satu kuih yang menarik, yang bagus untuk membalas jasanya. Itu namanya ahsana ila. Tapi kalau kasih sayang disertakan dengan perasaan darah daging ini, kasih sayang yang berpunca daripada suruhan Tuhan, maka ia lebih tinggi daripada ahsana ila. Demikianlah ulasan oleh kebanyakan para ulama tafsir ketika menjelaskan perkataan ahsana bi di sini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkataan ihsan ini telah kita pelajari banyak kali, merujuk kepada beberapa perkara di sebaliknya. Jadi kalau sebut ihsan, ahsana yuhsinu, muhsin. Sebelum ni kita baca in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ihsan ini sebenarnya merujuk kepada dua perkara. Yang pertama, nikmat kepada pihak lain, dan yang kedua, perbuatan baik, kerana ihsan itu lebih luas dari sekadar memberi nikmat dan juga nafkah. Maknanya ia bererti lebih tinggi daripada kandungan adil. Makna adil, sebab itu Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setiap hari khutbah Jumaat, mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk sembahyang Jumaat, berjemaah balik semula. Allah angkat daripada kita musibah yang berlaku hari ini. Tiap-tiap hari Jumaat kita akan dengar pesan imam ketika nak menghabiskan khutbah itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu menyuruh supaya melakukan keadilan dan melakukan ihsan. Apa beza keadilan dengan ihsan ni, tuan-tuan? Apa maksud firman Allah kat situ, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan tu? Allah menyuruh kepada perbuatan yang adil dan juga menyuruh kepada perbuatan ihsan. Jadi kalau kita fahami maksud di situ, kata para ulama tafsir, contohnya Raghib Al-Asfahani, bila sebut perkataan adil, adil itu memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada anda. Maknanya memperlakukan orang itu tidak berubah daripada perlakuannya kepada kita. Sedangkan ihsan memperlakukannya lebih baik daripada apa yang dia buat kepada anda. Nampak, tuan-tuan? Orang bantu kita sebagai contohnya dalam keadaan ekonomi susah, orang bagi pinjam pada kita sejumlah wang untuk menyelesaikan keperluan-keperluan kita. Alhamdulillah, keluar daripada masalah-masalah kewangan berlaku, kita pun dah berjaya dalam perniagaan dengan wang yang orang untuk pinjamkan kepada kita, dipinjamkan kepada kita, katalah 100,000. Bayarlah mat, bila masa esok kau bayar, kau berjaya esok kau bayarlah. Kita pun lebih 3 tahun bayar balik pada dia 100,000 yang dipinjamkan itu. Dan kita kata, Tuan, terima kasih Tuan, saya tak terbalas, Tuan bagi saya 1,000 ni, saya berniaga, Alhamdulillah berjaya. Dan sebagai tanda saya nak bagi Tuan pun kaya dah. Tapi sebagai 1,000 ni, on top of that, saya bagi sedikit dividen, ambil 5,000. Itu bukan riba, tuan-tuan. Riba ni kalau ditetapkan oleh yang memberi pinjam. Tapi kalau kita yang meminjam, membayar balik lebih daripada kadar yang dipinjamkan kepada kita, bukan syarat daripada dia, ia hanyalah tibin nafsi daripada kita, rasa
bersyukur dan juga terima kasih di atas bantuan yang dihulurkan, maka itu namanya hadiah, itu namanya ihsan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu namanya ihsan. Jadi kita pulangkan wang itu dengan keuntungan dalam perniagaan yang kita lakukan tanpa bantuan yang perlu diberikan kepada kita. Tentulah kita tak berjaya dalam bisnes yang kita buat. Ini namanya ihsan. Jadi bila Allah menyatakan Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan, Allah menyuruh kamu untuk melakukan keadilan dan juga ihsan. Keadilan tu kamu buat sekadar keperluan kerana dia buat pada kamu begitu. Tapi kalau sebut ihsan, maka ia lebih daripada sepatutnya. Jadi anda memperlakukannya lebih baik daripada perlakuannya kepada anda. Jadi adil adalah mengambil semua hak anda dan ataupun memberi semua hak orang lain, sedangkan ihsan itu memberi lebih banyak daripada yang patut anda beri, dan anda sendiri mengambil sedikit daripada sepatutnya anda terima. Faham kan tuan-tuan? Jadi adil ni bagi semata. Tapi kalau ihsan, tak apa, lepaskan, lapang dah ada, ambil lebih, tak ada masalah, sambil sikit pun tak apa. Jadi ini namanya ihsan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu sebab bila seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW dan mengkhabarkan kepada Rasulullah bahawa ayahandanya suka datang ke rumahnya dan mengambil semua benda yang ada kat rumahnya. Lalu Rasulullah memanggil lelaki tersebut. Anaknya mengadu pada Rasulullah. Rasulullah, ya Zaid datang rumah, dia ambil macam-macam benda. Hadis ini Nasai dengan sanad yang sahih. Rasulullah, ayah saya datang ke rumah, dia suka ambil barang ke rumah. Maka Rasulullah memanggil ayahandanya. Ayahandanya pun mendengar pertanyaan Rasulullah. Ayahnya pun mengucapkan syair yang sangat indah. Ghazawtuka mauludan wa'ultuka yafi'an ta'alu bima ahnu alaika wa tanhalu idza lailatun nabatka bisaqami lam abit lisaqamika illa sahiran atamal malu takhafu rada nafsi wa innaha la ta'lamu anna al-maut hatun muajjalu falamma balagat as-sinna wa rayat allati ilayha madama kuntu fika amalu ja'alta jazaa'i ghilzatan wa fadalatan ka'annaka anta sayyidu al-mutahammilu. Dalam kata-kata oleh orang tua ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu anak saya lahir besar macam tapak tangan ni. Saya bagi dia makan, saya jaga dia, saya besarkan dia, saya tak berkira untuk urusan dia, segala keperluannya dipenuhi. Kalau waktu malam dia demam, Rasulullah saya tidak tidur. Walaupun saya tahu setengah-setengah penyakit yang menimpa anak itu boleh membawa kepadanya kematian, tapi saya seolah minta pada Allah supaya umurnya panjang, sihat tubuh badan dia besar, jadi manusia. Gembira saya melihat tumbuh besarannya. Maka bila dia besar begini kelakuannya kepada saya, wahai Rasulullah, adakah dia menganggap saya ini sebagai hamba, dia pula bosnya? Rasulullah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Rasulullah menangis, tuan-tuan. Nangis, sayu hati Rasulullah. Rasulullah panggil semula lelaki muda yang mengatakan ayahandanya suka mengambil barang-barang di rumahnya itu, tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, Anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Engkau dengan harta engkau semuanya milik bapa engkau. Nangis Rasulullah dengar kata-kata lelaki itu, tuan-tuan ya. Jadi itu sebabnya dalam bab ihsan kepada ibu bapa ni, kerana ibu bapa yang menyebabkan kewujudan kita di muka bumi. Maka si anak dalam bab ini janganlah berkira-kira dengan ayah ibunya. Kerana bila seorang lelaki memikul ibunya ketika tawaf, lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah saya mampu membalas jasa ibu saya, melahirkan saya, mengandung saya, melahirkan saya, bagi susu kepada saya, membesarkan saya dengan sebab saya mendukungnya ketika tawaf ini, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, tidak, walaupun setitis susu dia pun kau tidak mampu bayar. Sayu hati Rasulullah melihat perkara ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita dapat lihat kebaktian kepada ibu bapa ni. Itu sebab Allah menggunakan perkataan wabil walidaini ihsana. Buat baik kepada ibu bapa kamu lebih daripada sepatutnya. Jangan berkira pada mereka. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi setengah para ulama tafsir pula mengatakan bahawa kalau kita gunakan perkataan wa ahsana ila ni merujuk kepada jarak. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ila ni merujuk kepada distant. Ana zahabtu ila Makkah. Mana ada jarak. Tapi kalau bi bererti ilsaq, seperti yang kita gambarkan tadi. Dengan sebab itu ketepatan perkataan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanasub al-kalimat bi tanasub al-mawaqif, ini satu pendekatan yang kita belajar dalam bahasa Arab, so ijaznya. Kerana bahasa Al-Quran ini datang daripada Allah, maka ketepatannya sangat luar biasa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Jadi ketaatan kepada kedua ibu bapa ni adalah satu perkara yang wajib. Tapi ada cerita yang menarik lah untuk saya kemukakan kepada tuan-tuan seperti yang saya janjikan, iaitu kisah yang disebut oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya, Imam Tirmizi, Abu Daud, tentang kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang menyuruh puteranya bernama Abdullah bin Umar itu supaya menceraikan isterinya. Tuan tahu tak kisah ni? Nak dengar tak? Ruhaya Talib, Siti Khadijah, dengar kuliah saya ni? Dengar kan? Tak dengar saya nak berhenti ya tuan-tuan ni mula kasihan. Dengar Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca dalam hadis-hadis, contohnya riwayat Ahmad tadi, satu peristiwa yang berlaku melanda kepada keluarga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang sangat mulia, yang paling rapat dengan rupa ayahandanya Umar Khattab. Dan Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang bijak. Ketika Nabi mengajukan soalan kepada para sahabat yang senior, mereka pun tak mampu jawab, tapi Abdullah bin Umar ni mampu jawab, cuma dia tidak jawab kerana dia malu. Dalam majlis itu ada orang yang jauh lebih senior daripadanya seperti Abu Bakar, ayahandanya sendiri Umar. Maka Abdullah bin Umar ni tak jawab soalan Nabi. Nabi tanya, apakah pokok yang daunnya tak pernah gugur? Nabi bergurau tuan-tuan dengan orang-orang muda, dengan para sahabat. Nabi buat teka-teki sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Baharudin Budi dengar suara saya. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu lalu di rumah anaknya sebelum sembahyang Jumaat. Dia lihat anaknya belum pergi sembahyang Jumaat. Rasulullah SAW pun menyampaikan khutbah Jumaat. Sayyidina Umar pulang ke rumahnya, lalu ke rumah anaknya Abdullah bin Umar yang sangat disayangi itu, yang paling mirip rupanya dengan beliau. Sayyidina Umar dapati rumahnya seolah tak ada tanda-tanda dia pergi sembahyang Jumaat. Sayyidina Umar pun ketuk rumahnya dan bertanya kepadanya, anakku Abdullah, engkau tak pergi sembahyang Jumaat ke nak? Agaknya begitulah marah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kana syadidan fi haqqillahi wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ni seorang tegas, kana haziman, ya, kullal hazmi. Dia dalam bab agama ni tidak boleh toleransi yang sus. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia tanya pada puteranya, sudah berkahwin Abdullah bin Umar. Dia sangat sayang kepada puteranya Abdullah bin Umar itu. Dia tengok anaknya Abdullah bin Umar itu tak pergi sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Kerana dia duduk di rumah isterinya, Atikah itu wanita yang sangat mulia dan cantik, rupawan itu, dia tak sempat pergi sembahyang Jumaat. Dia tak perasan nak masuk Jumaat. Sayyidina Umar marah bukan kepalang, tuan-tuan. Sayyidina Umar suruh taliqha. Sayyidina Umar kata kepadanya, wahai anakku, perempuan ini, isterimu ini melupakan kau daripada Allah. Engkau talaklah dia, wahai putera, engkau ceraikanlah dia. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar ni tak keruan jadinya, tuan-tuan, kerana isteri itu sangat salihah, baik. Isteri itu tidak bersalah. Kecantikannya telah menyebabkan Sayyidina Abdullah bin Umar ni terlepas sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Maka dia pergi merujuk kes itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Umar, kalau itu arahan Umar ayahmu, ceraikanlah isterimu Atikah itu, hai Abdullah bin Umar. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini jadi satu bab dalam Islam, tuan-tuan, dalam hukum fiqah. Adakah seseorang lelaki itu hal yutalik zawjatahu bi amri abihi? Dan kita fiqah dibincangkan, adakah seorang lelaki itu patut menceraikan isterinya dengan perintah daripada ayahnya? Setengah mengatakan bi amri walidahi, dengan perintah salah seorang ayah ibunya. Maka jawapannya, sebab kita pilih, kita melihat pandangan para ulama, tuan-tuan, 4 mazhab, termasuk mazhab kita Syafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebagai contohnya menjelaskan, tidak wajib seseorang lelaki itu menceraikan isterinya dengan sebab perintah daripada ayah atau ibunya. Tidak wajib. Kerana kes Sayyidina Umar ni kes terpencil, tuan-tuan. Kerana para ulama bahkan mengatakan, kalaulah iza istaqama halu abihi kama istaqama Umar, kalaulah seseorang lelaki yang daripada hari ini layak menempati iman macam Umar Khattab radhiyallahu an, istiqamah macam istiqamahnya Umar, kata-katanya merupakan nur daripada Allah, bimbingan, petunjuk. Dan Nabi pernah berkata, kalau ada Nabi selepas aku, inilah orangnya, menunjuk kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kesalehannya yang luar biasa itu, kalau ada pada seseorang ayah di akhir zaman ini, maka kita taat pada arahan ayah ibu. Tapi kalau ayah ibu itu masalah yang berlaku padanya kerana dia sendiri yang tak betul cara fikir, dia tak suka pada menantu itu kerana sebab personal, maka ini tidak wajib ditaati oleh seseorang suami, tidak wajib ditaati oleh lelaki tersebut.
dia sepatutnya kena memujuk ayah ibunya, kena berlembut, kena tetap mentaati mereka, ikut perintah mereka, permasalahan mereka. Tetapi tidak boleh, hukumnya haram seorang lelaki suruh anaknya menceraikan menantu hanyalah kerana sebab-sebab personal, dan imannya pun tidak sama dengan istiqamah Umar. Kesalihannya tentu jauh daripada kesalihan Umar Khattab radhiyallahu an. Ada setengah ulama seperti Imam Syaukani, seorang ulama besar dari mazhab Zaidi Syiah di Yaman. Beliau ni Zaidi bukan macam Syiah yang mengarut ini tuan-tuan ya. Mazhab Zaidi ni satu mazhab Syiah yang ada di Yaman, dia dekat dengan Syafi'i. Cuma mazhab ini meletakkan Imam Ali karramallahu wajhah mengatasi para sahabat yang lain. Itu satu bab saja beza daripada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam bab lain sama dengan kita. Tak ada mengarut-garut macam Syiah yang ada di Iran ini, yang diikuti oleh sebahagian orang yang kat Malaysia ni, yang mendakwa ikut Syiah Jafari yang telah kita bincangkan. Tak ada mengena Imam Ja'far Sadiq dengan golongan Syiah yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Saya bukan marah, saya bukan meluat tapi saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa pula perbalahan 1400 tahun dulu kita menyebut-nyebut pula pergi sokong orang itu dan menafikan kebenaran orang ni, tuan-tuan. Ini ada tindakan yang lebih apa istilah dia, lebih jahil daripada perkara ni. Apa salah kita nak terlibat dengan peristiwa yang berlaku 1400 tahun lalu untuk benci kepada golongan itu? Kita tak ada kena-mengena pun dengan mereka. Kalau orang Arab itu barangkali ada keterkaitan kekeluargaan dengan orang terdahulu, yang kita duduk kat Malaysia tak ada kena-mengena pun dengan mereka, yang kita pergi benci Abu Bakar, Umar, Osman ni apa hal, tuan-tuan? Ada tak kejahilan yang lebih teruk daripada kejahilan yang menyebabkan golongan ini ikut Syiah di Malaysia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Lainlah kalau kita ni ada kaitan kekeluargaan dan kita marah sangat, Imam Ali kita keluarga daripada keluarga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lalu kita rasa kedudukan kita dirampas, itu satu hal lah. Tapi yang bodoh ni pergi ikut dekat Malaysia ni apa hal? Bahasa kasar, maafkan saya tuan-tuan, tapi memang patut kata begitulah. Jadi kembali kepada apa yang berlaku pada Umar Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar telah pun menyuruh puteranya untuk menceraikan menantunya, kerana menantunya itu menyebabkan anaknya terlalai daripada kewajipan salat Jumaat, tuan-tuan, salat Jumaat. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang berkata dengan nur, dengan hati yang sangat mulia dan bersih itu, berkata kepada puteranya, wahai Allah, ceraikan isterimu. Maka Allah menceraikan isterinya Atikah. Hidupnya tidak keruan, tuan-tuan, lepas menceraikan isteri yang cantik jelita itu, yang salihah itu. Hidupnya seolah-olah macam apa nak sebut tuan, macam orang hilang hala tuju. Kerana perempuan itu tak bersalah, isteri itu tak bersalah. Maka bila Rasulullah SAW wafat, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar melihat gelagat Abdullah bin Umar ni. Lalu Abu Bakar berkata pada Umar radhiyallahu an, suruhlah dia rujuk pada isterinya balik, kerana hidupnya nampak tak keruan. Isteri itu tak bersalah, yang bersalah dia tersilap. Maka akhirnya Abdullah bin Umar pun merujuk isterinya semula. Dan para ulama telah bincangkan perkara ini, saya sebut kepada tuan-tuan, bahawasanya kalau seseorang ayah yang suruh anaknya menceraikan isterinya itu sampai imannya macam iman Umar Khattab, yang mana perkara itu mustahil, maka layaklah ayah itu ditaati. Tapi kalau ayah itu pun amalan Islam tak seberapa, semayangnya pun lambat, kelakuannya tak menepati Islam, cakapnya pun temerang banyak, maka laki ni tidak wajib ditaati. Kalau ibunya tak wajib ditaati. Si anak hendaklah berlaku baik kepada ibu itu, tetapi dalam konteks mentaati suruhan yang merupakan kemungkaran ini adalah satu suruhan yang haram. Kerana kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis, walaupun hadis ulama, abghadul halal ilallahi talaq, sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah, seburuk-buruk perkara yang Allah perkara halal yang Allah benci adalah talaq. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, saya harap tuan-tuan faham dalam isu ini, mentaati ayah ibu adalah dalam perkara-perkara ada keterbatasannya. Walaupun tadi kita belajar hadis dari Abu Dawud, Nasai, bahawasanya Nabi berkata kepada lelaki tersebut mendengar kata-katanya, ghazawtuka mauludan wa ultuka yafi'an ta'alu ma'ahnu alaika wa tanhalu, itu kisah tentang suruhan Rasulullah supaya semua harta dan milik anak lelaki itu adalah ayahnya yang punya. Tapi ini pun kita sebagai ayah, sebagai ibu, berpada-padalah tuan-tuan. Janganlah kita over sangat menggunakan hak ini sampai zalim pada anak-anak. Jadi kita pun kena berterima rasa. Kerana bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Sayyidina Umar menjemput seorang daripada Yaman.
Ahnaf bin Qais, seorang tabi'in yang terkemuka yang tak sempat jumpa Rasulullah, datang ke Madinah, dan beliau ni mempunyai kata-kata yang sangat hebat sehingga Sayyidina Umar menyangkakan dia ahli sihir. Maka akhirnya Sayyidina Umar telah pun memenjarakannya kerana kata-katanya sangat mengagumkan. Rupanya hodoh orang daripada Yaman ni, tapi kata-katanya sangat berbiasa, ayat-ayatnya sangat power, mesej yang dikemukakan kata-katanya itu. Kerana dia seorang yang sangat ikhlas, Sayyidina Umar tercegat, terbingung melihat kata-katanya, maka dia telah pun dikurung. Antara kata-kata Ahnaf ini yang sangat menarik tuan-tuan. Kita ni sebagai ayah, jadilah seperti tanah yang subur untuk menumbuhkan pokok-pokok kepada anak-anak. Jadikan kita ni seperti laut yang mengeluarkan ikan untuk anak-anak. Jadikan kita ni seperti awan yang menurunkan hujan untuk mereka. Tapi jangan sampai kita dipijak kepala oleh mereka. Jangan terlalu keras dengan mereka lari pada kita. Jangan terlalu lembut sampai mereka ambil kesempatan terhadap kita. Jadi ayat ini bukan sahaja menyuruh seorang anak untuk menghormati dan mengingati jasa ayah ibu. Dalam masa yang sama, ayah ibu pun janganlah ambil kesempatan terhadap anak-anak. Jangan beza-bezakan kasih sayang kepada anak-anak. Sehingga satu hari Nabi SAW diajak oleh seorang sahabat, dijemput untuk hadir ke satu tempat untuk pemberian, seolah-olah macam majlis hari jadi lah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Menyambut majlis hari jadi ni, kalau dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan ni, satu benda yang baik. Maka hadirnya Nabi SAW di rumah sahabat ini, maka Nabi pun melihat dia memberikan kepada anaknya, tidak kepada yang lain. Maka Nabi telah berkata dengan tegas sekali, amma ana fala ashhad, aku ini tidak akan menjadi saksi dalam pemberian yang zalim. Maka Nabi menyuruh sahabat ini untuk berlaku adil kepada anak-anaknya dan bacakan ayat abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Anak-anak kamu tak tahu yang mana satu akan bermanfaat kepada kamu. Mungkin yang kamu puja, yang kamu puji, yang kamu sanjung anak kamu yang bijak, yang belajar tinggi itu, besok bila kamu tua, dialah yang paling tak menjaga hak kebapaan kamu, keayahan kamu, keibuapaan kamu. Dia yang paling tak peduli. Mungkin anak kamu yang kamu pandang leceh, yang malas belajar, yang selalu kamu hina, itulah yang jaga kamu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita yang mana satu, tuan-tuan. Saya baca dalam tafsir Imam Dr. Muhammad Ratib Nabulisi dalam tafsirnya Tadabbur Al-Quran. Ini kisah betul-betul berlaku di bumi Syam. Kata beliau, bapa ni ada 5 orang anak. 4 orang ni sangat berjaya, doktor, engineer, arkitek, apa lagi, accountant, ialah orang hebat-hebat profesional. Yang akhir sekali pendapat dia tak belajar tinggi macam abang-abang di atas, kakak-kakak di atas. Dia bekerja biasa saja, kerani saja. Maka tiba-tiba ibu meninggal. Nanti saya nak huraikan tuan-tuan ni ayat berikut ni, ada kaitan sebelum masuk pada itu. Maka ibu meninggal, tinggal ayah seorang. Ayah pula kena kencing manis. Maka salah satu jarinya pun buat keputusan untuk potong, tuan-tuan ni mereka kasihan. Jumpa doktor paling mahir di Syria. Ustaz kata bahawa jari dia kena potong, kau tak berjangkit. Maka abang kakak yang 4 orang yang bijak ni berkata, kalau itu qada dan juga qadar Allah, kita buat je lah, nak buat macam mana. Tapi yang kecil ni tuan-tuan, yang dipandang leceh dan hina ini, yang tak belajar tinggi, yang tak hebat macam abang kakak ni, dia hatinya sangat baik. Dia kata pada doktor, ada tak halin akhar, ada tak cara rawatan yang lain kepada ayah ni? Doktor kata tak ada. Ada satu lagi, kalau kamu nak ada satu lagi, dan potensi untuk berjaya dalam satu adalah 10% saja. Daripada 100 kes, kalau 10% saja chances dia untuk berjaya, iaitu untuk tak potong jari itu. Dan kamu kena makan ubat ni mahal. Dah tu dalam tempoh selama 6 bulan ini, kamu kena datang pagi-pagi buat apa? Dressing datang ke klinik, kena bersihkan, kena balut, kena makan ubat ni mahal. Abang kakak yang kaya, yang 4 orang ni tuan-tuan, yang bijak-bijak profesional ni, jawab senang je pada doktor, qada dan qadar Allah, buat doktor. Tapi yang kecil tuan-tuan, hati dia begitu lembut, begitu mulia. Ini tuan-tuan ya, jangan kita ni jadi ayah, kita zalim pada anak-anak. Kita tengok, kita mengukur pada kejayaan akademik dia, menafikan kesalihan yang ada dalam hati masing-masing.
Maka yang kecil ni kata, doktor kalau gitu tak apa doktor, saya tanggung ayah saya. Habis kamu kena datang tiap-tiap pagi dan petang, dressing dia untuk bersihkan kaki tu yang kotak dipotong. Tak apa doktor, saya buat. Saya akan minta izin daripada bos saya datang lambat sikit, dan petang saya minta awal balik sikit, saya akan cover waktu kerja saya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tuan, jadi macam-macam perkara yang boleh kita lihat dalam hidup ini berkaitan dengan buat baik pada ibu ayah. Banyak lagi cerita yang saya nak bawa kepada tuan-tuan. Jadi izinkan saya untuk menangguhkan cerita-cerita yang lain ni tuan-tuan, kerana sebab tuan bila bercerita tentang ayah ibu ni rasa macam tak mampu nak sebut. Kalau seseorang itu ada anaknya kencing dalam pampers, buang najis, maka si ayah ibu ni gembira. Bau pampers itu jadi harum walaupun baunya busuk. Alhamdulillah, syukur dapat kencing, dapat berak dengan baik. So ayah ibu akan fikir biarlah anak ni panjang umur, kerana berak kencing itu indikator dia sihat. Bila kita jaga ayah ibu yang sudah tua, kalau mak ayah ibu tu masih kuat baru lepas pencen, ya, kata Datuk Syamsuddin satu ceramahnya yang menarik, bahawa ayah ibu ni jadi macam bola rugby kan, semua orang peluk, kejar peluk, tendang, kejar peluk balik semula, peluk sayang sebab ayah ada duit. Nanti bila ayah sampai kepada umur 60-70, jadi macam bola sepak, tendang pergi jauh-jauh. Nanti kalau ayah sudah umur 80, jadi macam bola golf, pukul, hilang tak apa, ambil bola baru. Panggil apa nama tu? Apa pekerja tu saya pun tak reti nak sebut, saya tak tengok tuan. Ganti bola baru, tak apalah, hilang lah, seolah nak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi bila ayah dah tua, seorang pula meninggal dunia, tinggal seorang nak kena jaga. Kita pun ada komitmen. Maka tuan-tuan ni boleh kasihan. Satu kisah dikemukakan juga oleh Dr. Latif Nabulisi. Dia jaga mak dia, ayah dah tak ada, jaga mak dia 9 tahun. Satu hari terkeluar daripada mulut isterinya, berkata, abang je jaga, adik-adik lain buat apa? Semua tak tahu je ayah ni. Dia masuk dalam hati dia. 9 tahun dia dengar, dia tak pernah pun makan hati dengan apa yang cakap. Tapi hari tu betul-betul pengaruh pada dirinya. Dia pun telefon adik-adik, abang, kakak, adik, korang ni apa? Aku je seorang penat jaga, kau ambil lah mak pula. Mak dengar tu tuan-tuan. Maka datanglah adik, abang minta maaf abang, ingatkan abang okey, rumah saya okey, tak apalah saya ambil. Dia ambil mak itu, besok mak tu meninggal. Allah tuan-tuan, 9 tahun apa dibuat tu, takut sia-sia. Nampak tuan-tuan, kerana mak terkencing sana, terkencing sini, ya, makan gigi terpegang pun tak boleh. Kita boleh tengoklah macam mana iklan hari raya yang dibuat oleh Petronas beberapa tahun lalu kan tuan-tuan. Jaga ibu, ayah bila tinggal seorang. Kalau mereka ni berdua, ayah ibu, masih ada tempat pengaduan. Tapi bila dia yang seorang, dia tak tahu nak mengadu pada siapa. Dan kelakuannya akan jadi macam budak-budak balik semula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ini kisah tentang ibu ayah. Itu sebab nanti kita akan lihat dalam kuliah berikut, insyaAllah pada esok malam, kenapa Allah sifatkan orang yang buat baik pada ibu bapa ni macam burung tuan-tuan. Ya, burung. Kenapa? Besok saya akan berikan jawapannya. Jadi banyak lagi kisah-kisah yang menarik tentang ayah ibu ni dikemukakan di para ulama tafsir. Biarlah jadi renungan kepada kita. Dan jangan kita bila baca ayat ni fikir ni untuk 1400 tahun lalu, ni cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada kaitan dengan seorang sahabat Nabi nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini cerita tentang Abu Ubaidah al-Jarrah, yang seorang yang sangat amanah dalam umat ni. Bagaimana dia dengan bapanya. Tak. Ini untuk kita. Maka baca dia dan hayati dia dan buatlah apa yang patut. Ya, maka tuan-tuan dan hati dan dikasihan, ingat contoh yang saya telah kemukakan tadi. Bila Allah menyekalikan di antara suruhan taat padanya dengan ibu bapa, itu berarti something significant tuan-tuan. Mustahil kalau kita bagi contoh yang saya kemukakan tadi, saya beli tanah, saya dapat sebatang pensil, tak munasabah. Tanah dengan pensil tu tak sama, untuk tak setaraf untuk kita sekalikan dengan perkataan dan. Yang munasabahnya kalau sebut saya beli tanah dapat rumah sebuah, saya beli tanah dapat kedai sebuah, itu munasabah. Tapi kalau tanah hadiah ada pensel satu, itu tak munasabah. Jadi
Bila menyuruh taat pada Allah dengan taat itu apa? Ia menunjuk kepada rapatnya, perlunya disekalikan, sama tarafnya di sisi Allah SWT. Baik, sekian saja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa untuk share dan juga untuk like, untuk war-warkan kepada semua orang tentang kuliah tafsir yang adakan ni. Saya berazam tuan-tuan yang berkasihan, Allah bagi kepada kita umur, kesempatan untuk sama-sama mengaji ayat-ayat ni. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya baca 5 buah kitab tafsir untuk saya dapat idea yang jelas apa yang dikehendaki oleh Allah di sini. Kongsilah tuan-tuan ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa yang ada sisi kamu, Tuhan kamu beri pada kamu ceritalah pada orang. Saya syukur dapat baca ketika nak berjumpa dengan tuan-tuan. Saya tak melihat tuan-tuan, tapi saya baca bagaimana mudahan adalah input yang baik, yang manfaat untuk setiap kita. Terima kasih kepada Zahzan Travel sekali lagi di atas kesempatan untuk menaja kuliah kita pada malam ni. Dan jangan lupa untuk like, untuk share, untuk follow Zahzan Travel dan juga Instagram Zahzan Travel. Dan lihatlah Umrah Zahzan, ada berbagai video yang saya sampaikan. Setakat ni saja dulu tuan-tuan ya. Panjang-panjang pula musim raya ni. Masih nak makan ketupat, nak apa. Mudah-mudahan segala yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu milik manusia. Sekian dari saya. Samalah kita menamatkan kuliah pada malam ni dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, kerana kebaikan mereka mendidik kami sejak kecil ya Allah. Allah ya Tuhan kami, bantulah kami untuk mentaati mereka, mendengar perintah mereka, berkelakuan baik pada mereka, menghormati mereka, muliakan mereka, bantu sabar atas kelemahan dan kerenah mereka ya Allah. Dan bagi bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, bantulah kami untuk mentaati mereka sebagaimana diajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa mendoakan untuk mereka, beristighfar untuk mereka, menjalin hubungan silaturahim dengan orang yang mereka kasihi dan menunaikan janji-janji mereka ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, selalu membaiki amal saleh kami kepadamu dengan penuh istiqamah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, jangan lupa tuan ya untuk like, untuk follow, untuk share Zahzan Travel dan juga Instagram Zahzan Travel. Dan setiap pembelian tuan-tuan tafsir Munir ni, tuan-tuan terlibat secara direct dalam usaha kami untuk membantu umat Islam di Syria. Sekarang ni dah habis musim Ramadan, kami masih lagi berusaha untuk mengumpulkan dana menghantar kepada mereka. Alhamdulillah sebahagian daripada sumbangan tuan-tuan tu telah berjaya kami hantar sebelum Syawal. Tapi ada sebahagian lagi yang lambat membank in, kita akan hantar lepas daripada Syawal ini. Pahala tuan-tuan telah berjalan insya-Allah dengan niat yang tuan-tuan sematkan Dan kami pun melihat kerjasama untuk mengadakan ibadah kurban di Syria. Nanti saya akan war-warkan masa ke semasa dan tuan-tuan boleh hubungi Ustaz Faiz. Itu Ustaz Faiz masuk, tuan-tuan boleh berhubung dengan beliau untuk ibadah kurban yang bakal kita lakukan di Mekah dan juga di Syria dan beberapa negara-negara yang mengalami kebuluran di Afrika pada waktu sekarang tuan-tuan ya. Tapi penumpuan kita pada Syria dan ke Mekah. Mudah-mudahan apa-apa yang tuan-tuan terlibat dengan ibadah kurban bersama Zahzan Travel, Ustaz Faiz, minta Ustaz Faiz masuk, tolong bagi nombor telefon, nanti tuan-tuan boleh berhubung dengan beliau. Kita akan sampaikan hajat tuan-tuan untuk korban itu di Syria dan juga di Mekah dan beberapa wilayah di Afrika tuan-tuan Jadi Ustaz Faiz ni belajar di Sudan dan ada kontak yang baik di beberapa tempat di Afrika untuk kita bantu umat Islam di sana. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan hadir dalam kuliah ni ada jambatan perhubungan kita, hablum minallah dan juga hablum minannas, hubungan Allah dan hubungan manusia. Terima kasih tuan-tuan tolong war-warkan, tolong sampaikan, nanti ada poster, nanti tolong war-warkan kepada sekalian umat Islam untuk terlibat dalam program yang mulia ini bersama dengan Zahzan Travel. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Malam ni kita tak ada soal jawab kita tangguh ke waktu lain. Ni malam raya, tanya banyak-banyak Kang, ada yang macam-macam aktiviti yang lain. Sekian, terima kasih. Nanti malam esok, malam lusa kita buka soal jawab Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz Faiz. Sampainya Ustaz Faiz masuk sekarang. Bagi tuan-tuan yang melakukan ibadah kurban di Syria, di Mekah, boleh berhubung dengan beliau. InsyaAllah kita akan mulakan dari sekarang pengumpulan dana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.